Dan solat 2 rakaat ini merangkumi semualah. Ada orang kata kalau Masjidil Haram tak ada tahiyatul masjid, hanya tawaf saja. Tak, Masjid Alwi pun ada tahiyatul masjid, tentulah Masjidil Haram ada tahiyatul masjid. Habis tawaf ila tahiyah kepada Baitullah, Kaabah. Mana tahiyatul masjid dia? Mereka tawaf, mereka salat 2 rakaat, baru mereka duduk. Melainkan apabila kita datang, imam sudah nak salat fardu, maka kita ikut sembahyang fardu. Dengan itu maka kita tertunai maksud bahawa kita tak duduk, melainkan kita salat dulu. Itu para ulama di kalangan mereka menyebut, apa yang Nabi mau, jangan duduk di masjid. Masjid tempat sujud ni jangan duduk, melainkan salat dulu. Kalau orang tu mari dia salat duha 2 rakaat, tertunai maksud dia. Kalau dia mari dia salat hajat ke apa 2 rakaat, tertunai maksud dia. Yakni dia tak duduk, melainkan dia salat 2 rakaat. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang mana baginda larang kita semayang pada waktu-waktu tertentu selepas solat subuh umpamanya, sehingga syuruk. Semasa matahari di kabadis sama, di tengah kemuncak umpamanya, semasa selepas solat asar, semasa matahari akan tenggelam umpamanya. Semua waktu-waktu ini Nabi SAW larang. Habis kalau kita masuk ke masjid, contohnya tuan-tuan masuk masjid sebelum maghrib, waktu itu ialah waktu dilarang. Bolehkah kita salat tahiyatul masjid? Ataupun kita kena berdiri tunggu bang 10 minit ke sampai habis kalau kita masuk awal, sehingga masuk maghrib umpamanya. Kita mai ke masjid ketika matahari tengah kemuncak, masuk mai Bukit 12 terpacak tu, waktu larang. Bolehkah kita tahiyatul masjid? Nabi kata, bila idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Jangan duduk. Habis nak buat macam mana? Duduk tak boleh, berdiri. Ke boleh salat? Tengok, sekali lagi para ulama berkhilaf pendapat. Sekarang ada 2, saya nak tunjuk tuan-tuan exercise hukum hakam, bagaimana hukum dikeluarkan. Hadis-hadis larangan solat pada waktu ini, waktu-waktu yang dilarang tadi. Hadis sebelah lagi ialah hadis yang menyuruh masuk masjid jangan duduk, melainkan solat 2 rakaat. Bagaimana apabila bertembung kita masuk masjid pada waktu yang dilarang hadis-hadis tadi? Nak pakai hadis larang ke? Nak pakai hadis suruh sembahyang? Yang mana satu tuan-tuan? Sembahyang ke jangan? Sembahyang ke jangan? Ha? Nak pakai hadis larang ke masa ni? Nak pakai hadis suruh? Orang kata Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, salah satu cerita wallahu alam, kata dia masuk masjid, dia duduk tak salat 2 rakaat masa sebelum dia jadi imam, sebelum dia belajar agama. Orang tu,
Apa masuk masjid tak solat? Solat 2 rakaat mungkin. Solat 2 rakaat. Timeline dia masuk masjid waktu yang dilarang, dia solat 2 rakaat. Orang kata, "Weh, kau boleh solat waktu ni?" Hari tu masuk orang suruh solat. Kali masuk orang larang pula. Tak boleh jadi. Aku nak kena pergi mengaji agama ni. Sekarang macam tu. Macam mana? Ada hadis larang, ada hadis suruh. Kita masuk time tu dua-dua ada kat kita. Masuk main masjid sekarang ni Maghrib 7:30 kata. Kita masuk main 7:20. Dua-dua hadis. Masuk masjid solat 2 rakaat. Pun kena kat kita, jangan solat sebelum ketika matahari sedang tenggelam, ghurubus syam pun ada. Yang mana satu kita nak apply? Tuan-tuan, bila berlaku hal-hal yang seperti inilah menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Khilaf kalangan ulama. Majoriti ulama, majoriti ni mazhab Hanafi, mazhab Malik, dan juga sebahagian qaul di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kata tidak boleh salat. Tunggu sehingga habis waktu larangan, barulah kita salat. Pendapat mereka. Jadi tinggal mazhab apa lagi belum? Tuan-tuan dengar lah saya duduk ceramah ni. Tinggal mazhab apa lagi? Tinggal mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mazhabnya dia kata semayang. Tengok cara fikir. Sebab dia kata hadis-hadis yang melarang itu adalah hadis-hadis umum. Hadis yang menyatakan masuk masjid salat ni ialah hadis khusus, hadis yang di mana perkara ini solat-solat yang mempunyai sebab. Solat-solat yang mempunyai zawatul asbab, semayang yang mempunyai sebab. Semayang punya sebab ni, semayang kerana ada sebab. Misalnya semayang sunat wudu, kita wudu baru kita solat, ada sebab. Semayang apa dah, gerhana, ada sebab. Tak ada gerhana kita tak semayang. Sembahyang solat sunatul ihram, bagi pandangan yang menyatakan ada sunat ihram. Lepas kita ihram, nak ihram tu kita masuk ihram, sembahyang 2 rakaat. Bagi pandangan yang menyatakan ada, itu termasuk di dalam solat sunat yang ada sebab. Sembahyang 2 rakaat selepas tawaf, ada sebab. Kata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, solat yang zawatul asbab, sembahyang yang ada sebab-sebab ni, dia tak termasuk dalam larangan ni. Larangan itu bersifat umum, merangkumi sembahyang-sembahyang yang mana tak ada sebab. Sembahyang sunat, sembahyang istikharah, sembahyang-sembahyang ni yang boleh ditangguhkan, yang boleh dibuat waktu lain. Dia tak terikat dengan kejadian tu. Dia tak terikat dengan kejadian. Semayang hajat, semayang sunat mutlak, yang ni tak terikat dengan kejadian, maka semayang ni tak boleh pada waktu-waktu yang dilarang ni. Adapun solat yang ada sebab diboleh, kerana ini mengkhususkan yang umum. Saya nak bagi tuan-tuan faham contoh. Kita kata apa yang ada dalam rumah ni semuanya kau boleh makan.
Kemudian kita bagi tahu engkau tak boleh makan sekian makanan, kita bagi senarai. Orang tu heran, tadi hang kata semua boleh makan, tadi ada 5-6 benda kata tak boleh makan. Kita akan faham larangan izinan awal itu ialah keizinan umum, yang kedua itu ialah perintah khas. Ataupun dia kata semua kau boleh makan, lepas tu dia buat larangan selepas daripada pukul 5 sampai pukul 6 jangan siapa makan. Tadi kata bila-bila pun boleh makan. Kita kata bila bertembung dua, yang ni mengkhususkan perintah yang umum. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham ni? Bila ada dua perintah kita tengok, oh yang ni spesifik. Dia kata dalam rumah ni kau nak pergi mana pergilah. Lepas tu dia habaq pula, ni bilik ni jangan nak masuk kemarin kata semua boleh, ni kata tak boleh pula. Kita faham semua boleh, arahan yang satu tu khusus pengecualian. Ini cara fikir dalam mazhab Syafi'i di dalam isu ni. Jumhur pula dia fikir macam mana? Depa fikir macam mana? Depa kata perintah supaya solat tahiyatul masjid atau solat yang ada sebab. Ni jumhur ni dia kata solat yang ada sebab ni, perintah solat yang ada sebab ni ialah perintah umum. Maksud ini anytime kamu orang kena buat ni bila ada kaitan sebab. Adapun larangan waktu sembahyang tu lepas sebelum masuk maghrib, lepas asar, ini khusus. Dia terbalik. Kawan tu kata, tuan-tuan faham tak? Yang ni khusus. Maksudnya perintah suruh tu dikecualikan pada waktu-waktu yang dilarang. Mazhab Syafi'i dia kata perintah larangan itu umum, dikecualikan pada sebab-sebab tadi. Jumhur kata apa? Perintah solat tu tahiyatul masjid tu umum, dikecualikan pada waktu-waktu yang dilarang. Tuan-tuan, dia terbalik. Maka berlakulah khilaf di dalam mazhab antara jumhur dan mazhab al-Imam Syafi'i. Tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan di sini mazhab apa? Orang tengok, dia tengok rakaman. Orang perleh mungkin kebanyakan dalam hal ini bermazhab Syafi'i. Tidak ada kaul untuk orang yang kata mereka tak ada amal. Tidak ada orang yang tidak ada mazhab sebenarnya. Apa saja yang dia amalkan memang ada mazhab. Memang ada mazhab. Mazhab jumhur di atas kaul itu, mereka menyatakan bahawasanya sembahyang ni waktu yang dilarang tak boleh solat, tak kira lah, kecuali solat tawaf. Kecuali solat 2 rakaat tawaf. Dalam Abu Hanifah 2 rakaat tawaf pun tak. Semua tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh tu kalau tak ada sebab. Ada sebab boleh. Dan qaul dalam mazhab Syafi'i itu ditarjihkan termasuk oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga qaul di dalam mazhab Ahmad. Tuan-tuan tengok, dalam kes ini mazhab Syafi'i minoriti. Mazhab jumhur kata tak boleh. Tapi dalam kes ni kita semua pakai, kebanyakan orang pakai mazhab Syafi'i walaupun minoriti. Ada bab yang Syafi'i majoriti, ada bab yang dia minoriti. Cuma apa yang kita pelajari daripada apa yang saya sebut, seperti mana kuliah-kuliah yang sebelum ni, kita mempelajari bagaimana para ulama berbeza pendapat di atas nas yang kedua-dua pihak tahu, tetapi bagaimana nak memahaminya. Inilah yang kita namakan khilaf. Khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf hu tu. Ini khilaf yang mu'tabar.
Bagi khilaf yang mu'tabar, kita tidak takhti'kan, kita tak kata hang salah, qaul hang sesat. No. Orang ini masalah fiqh. Masalah fiqh. Sebab itu orang yang kadang-kadang dia kritik, yang diperoleh, dia kena baca fatwa-fatwa kita, dia peroleh. Hatta masalah qunut umpamanya, kita tak pernah kata dia satu qaul dia sesat ke dia. Kerana qunut adalah membawa qaul daripada Imam Syafi'i, imam mazhab yang besar. Cuma tak diamalkan di negeri ini, diamalkan di tempat lain. Imam Malik dia qunut sebelum rokok, Imam Syafi'i selepas rokok. Imam Hanafi tak ada qunut, yakni qunut subuh saya maksudkan. Imam Hanbali tak ada qunut dalam mazhab. Kalau orang qunut pun bermazhab, yang tak qunut pun bermazhab. Yang kata tak qunut tak mazhab, dia tak tahu apa itu mazhab. Kerana mazhab, kesemuanya itu mazhab. Sebab itu kita menghalusi masalah-masalah yang seperti ini. Dan kemudian tonton tengok, kita baru hari raya umpamanya, khatib-khatib dia tengok di Perlis ni khutbah tu dia buat dua. Satu, siapa nak khutbah satu pun boleh, siapa nak khutbah dua pun boleh. Perbincangan bab khutbah satu dua ni sebelum saya lagi, zaman dulu, zaman Allahyarham Profesor Dr. Harun Din dalam Jawatankuasa Fatwa lagi. Sebahagian kata satu, sebahagian kata dua. Ketika itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Tuanku Putra putuskan tak apa, dua-dua boleh. Dia bila khilaf, raja pemerintah boleh buat keputusan dalam fiqh ni lah, pasal dua-dua. Kemudian berlaku amalan satu khutbah, kemudian saya mari, saya buat kembalikan dua-dua. Bukan saya kata hak sebelum, bagi dua-dua. Siapa nak khutbah satu pun boleh, khutbah dua pun boleh. Khutbah dua telah berlaku sebagai amalan umat Islam sejak dulu. Walaupun mungkin dari segi dalilnya tidaklah begitu kuat, tetapi telah berlaku amalan sejak Al-Imam Syafi'i keluarkan, sebelum imam-imam pada generasi salaf yang awal. Bila ia berlaku amal yang seperti itu, kita tidak mendhaifkan ataupun tidak menolaknya mentah-mentah, boleh amalkan. Takbir raya umpamanya, memang dari segi sanad dan seumpamanya dua, Allahu Akbar dua, kuat dari segi sanad. Tapi telah berlaku amal di kalangan para sahabat, takbir yang berbagai-bagai, maka tiga pun boleh, dua pun boleh. Demikian suratul Kahf. Sebahagian para ulama mendhaifkan hadis baca suratul Kahf pada hari Jumaat. Dhaif mereka kata, di atas masalah, dan dulu saya pernah sebut dalam perbincangan sanad suratul Kahf. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lebih alim lebih dahulu pada Ibn Taymiyah, menyebut dalam Al-Um, benda tu berlaku di kalangan umat Islam sejak dulu, baca suratul Kahf pada hari Jumaat, sejak generasi awal. Dan sukar dipahami, melainkan benda ini diambil daripada generasi demi generasi salaf. Hatta solat tarawih 20 rakaat. Masa saya datang mufti yang pertama dulu, antara benda yang saya keluarkan masa tu, boleh 20 rakaat. Bukan dia boleh, dia tak boleh, tapi dia tak terbiasa. Nak 8 tak apa, ada qaul para ulama yang menyebut 8, tapi 20 telah berlaku generasi demi generasi. Kenapa nak buat 20? Boleh buat. Cumanya kalau orang dah masyarakat sekarang, dia kalau buat 20, yang tinggal pun 8 dah juga. Lebih baiklah kita buat 8 yang mana baca tertib,
Tapi untuk kata 20 ni tak berlaku, dah 20 telah berlaku dalam sejarah orang Islam sejak daripada awal. Dan mazhab Malik sampai 36 berbeza-beza pendapat. Telah berlaku amalan umat Islam dalam hal yang seperti itu. Sama juga orang tanya saya tentang Yasin yang dibaca kepada orang yang hampir mati. Ulama-ulama hadis mendhaifkan hadis itu, seperti mana yang pernah saya sebut. Tapi mereka menyebut hatta dalam Kashful Khafa dan seumpamanya, hatta Ibn Taimiyah rahimahullah, telah berlaku amalan di kalangan salaf membacanya. Mungkin dari segi teknikal sanad yang tidak kuat, tapi amalan yang dinukilkan daripada generasi demi generasi kerana telah berlalu, yang bermula daripada generasi zaman awal para sahabat dan juga selepas itu. Maka semua hal ini apabila berlaku dalam fiqh, dia ada tasamuh, ada tolak ansur. Negeri seperti kita berhak mentarjihkan qaul yang dipilih di dalam pentadbiran. Pergi ke Kedah, pergi ke Selangor, mereka kunut semasa subuh. Dan kita tuan-tuan dengar kuliah di Perlis ni, sejak dulu kita beritahu kalau imam kunut, hendaklah kita pun kunut. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Mari ke tempat kita tidak kunut. Di atas kaul lagi dua imam. Di dalam imam fiqh ahli sunnati wal jamaah. Maka orang tidak kunut. Saya belum pernah dengar lagi orang Perlis pi negeri lain tengok tu imam tak kunut, dia duduk belakang subhanallah subhanallah. Kita tak pernah dengar. Tapi ada orang dia mai ke Perlis, dia buat terkejut 6 hari 6 malam tak kunut. Aku balik qada. Alhamdulillah, kita mengajar sadrul rah, dada yang luas di dalam fiqh. Saya beritahu, walaupun ada perbezaan pandangan fiqh, tapi orang di Perlis tahu ini pandangan fiqh yang muktabar di kalangan ulama. Tak pernah ada dua imam solat disebabkan kerana seorang nak kunut, seorang tak kunut. Tak ada. Tapi bab lain, negeri lain, wallahu ta'ala alam, saya pernah dengar cerita semayang dua imam lah. Kerana walaupun umum, tak ada orang Perlis pergi tegak terkejut. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terkejut. Allah, bismillah, tu imam tak terkejut. Di Perlis kami tak dengar bismillah, dia tak terkejut. Dia tahu itu khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau tak biasa terlatih, dia main Perlis, dia terkejut. Tu imam tak bismillah, jadilah Fatihah tak cukup ayat. Tu imam tak sah salat, dia kata. Tapi dia pergi Masjidil Haram, dia pergi Masjid Nabi, dia salat. Dia tak sah. Sah sebab dia jauh daripada kita. Rupanya sah berdasarkan kepada lokasi negeri, ataupun mereka pun sebenarnya mufarakah juga tu imam sebab tak kunut. Kita, siapa yang duduk di Jordan, dia tahu macam-macam salat. Tak kunut, ada tempat kunut, ada tak kunut. Saya di Abdul Rahman bin Auf, Syekh Salah tak kunut. Rahimahullah Khalidi, Syekh Salah Khalidi tak kunut. Masa Syekh Safar musafir, ada orang ganti, dia kunut, orang tua tu kunut. Saya masih ingat begitu. Satu kampung buat terkejut. Saya dia tak biasa dengan kunut. Tapi dia berkata ada Syafi'i. Aku Syafi'i. Tak adalah isu. Dia hujah dan ada innama ju'ila al-imam liyutamma. Saya bagi tahu hatta kepada orang-orang yang mungkin mentarjihkan, setuju dengan tarjihat yang kita buat di Perlis, kalau dia menjadi imam di negeri yang ulul amrinya memerintahkan supaya kunut subuh, dia hendaklah kunut, taatkan ulul amri dalam hal itu, kerana itu bukan perkara yang mungkar. Kerana ada orang tanya, saya ni jadi tu imam di Selangor macam mana? Saya duduk tak kunut di rumah.
kunut, kerana itu perintah ulil amri di situ, dan ia bukan sesuatu yang mungkar. Bismillah dengan jahar, kerana itu juga qaul yang mu'tabar di kalangan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Telah dipilih oleh ulil amri qaul mensirkan bismillah dan tidak kunut berterusan waktu subuh. Dada Islam lebih luas daripada golongan yang suka mengkafirkan, dan kita tengok jadi fenomena, tak kunut, Wahabi sesat, masuk neraka. Tak semayang tak apa, tapi jangan tak semayang pi kunut. Dia takut. Macam-macam ada. Sebab itu maka ini adalah keluasan fiqh yang disebut, saya nak sebut dalam hal ni apabila kita membaca hal-hal khilaf di kalangan para ulama. Allah Ta'ala alam.